A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya dzal quwwatal matin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Shadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamratin aw kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala anhuma. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u qila wa ma hiya ya Rasulullah qala idza kana al maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi arzalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrih wa syuribatil khumur wa labisal harir wa tukhizatil qiyan wal ma'azif wa la'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha falyartaqibu 'inda dhalik rihan hamra aw khasfan aw maskhan aw kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, pocik pangoh semua yang berada di rumah masing-masing, selamat kembali ke ruangan kita pula, iaitu di channel Babo. Di channel Babo-Babo kita, di malam ni adalah malam ambo kembali
bertemu bersua pula di ruang ataupun di channel kita sini di malam ni. Alhamdulillah, sikit sebanyak malam ni amu akan cerita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan, supaya kita belajar, supaya kita dengar, supaya kita ikuti bersama-sama dalam mendengarkan perkara-perkara yang faedah, perkara-perkara yang boleh kita buat persiapan kita untuk nak menuju ke alam akhirat lagi akan datang. Kerana ambo dan juga Pak Cik Pangoh semua, adik-adik, abang-abang semua, wairun saudari-saudara kita yang mana berada, selamat menuntung kepada Pak Cik Pangoh kita semua di malam ni. Maka alhamdulillah malam ni kita dapat kembali lagi selepas kita beraya pada minggu kemarin, seminggu 2 minggu dah. Maka minggu ni alhamdulillah hamba pun boleh bersama di ruangan kita di channel Baba kita ni. Maka alhamdulillah malam ni sedikit sebanyak hamba nak cerita kemungkinan 2 cerita. Sebelum nak masuk ke cerita yang kedua ni, hamba nak cerita dulu berkenaan dengan alam akhirat ataupun suasana kita lagi akan datang. Setelah kita meninggal di dunia gaib, tak ada nampak dah. Orang pergi kamu kubur dah. Apa pula selepas pada tu kita akan jumpanya. Tu malam ni hamba nak cerita benda tu. InsyaAllah kita pakat dengar, pakat tutung belaka, pakat menyaksikan bersama di malam ni insyaAllah ta'ala. Kemudian di akhir-akhir hamba akan cerita satu hadis yang begitu panjang sekali. Ada 15 perkara yang Nabi duk cerita dalam hadis ni sebagai hadis tanda-tanda alamat kiamat. Sebagai menandakan bahawasanya sekiranya benda perkara ni Nabi kata bila berlaku benda ni, inilah menanda bahawasanya kiamat dah pun hampir-hampir dah. Dekat hari kiamat dah. Mana kita tak boleh nak kita nak galik-galik, kita nak santai-santai, kita nak relax-relax, tak boleh dah. Kita kena kejarkan amal ibadat kita. Kena kejarkan amal ibadat kita. Baik amal ibadat kita merupakan merupakan ibadat semaya kita, puasa sunat kita, qada kita, atau berzikir kita, baca Quran kita, atau khairat merupakan harta benda kita, tak ada kira dah. Kerana hamba rasa tak lama dah. Hamba rasa ni tak lama kita hidup ni. Allah, tak lama dah kita ni. Nak ayat kata kemungkinan tak berapa hari, tak berapa bulan, tak berapa tahun kita akan hilang di mata manusia, di kampung kita, di kawasan kita. Orang tak nampak dah kita, orang tak terlihat kita, nak ayat kata. Kerana kita hilang di mata, kita berada di alam barzakh. Maka yang kita risau, yang kita takut sekali hari ni di alam barzakh lah. Sudah kematian kita, iaitu alam barzakh lah kita akan menghadapinya. Maka apa saja yang berkaitan dengan alam barzakh, kita mesti hadapi satu persatu. Tak ada orang lain dah, kita sendiri dah. Sebab itulah molek baik, buruk jahat ataupun buruk baik ni kita dah. Kita lah kena menyelesaikan apa saja yang kita menghadapi di alam barzakh. Setelah alam barzakh, alam mahsyar. Selepas alam mahsyar, kita duduk pula di tempat timai-timai amalan. Ataupun kita kena soal oleh Allah Ta'ala. Kita disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu persatu. Itu insya-Allah aku nak cerita sikit sebanyak sebelum nak masuk ke hadis alamat kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala ada cerita kita dalam suratul A'raf, ayat yang ke-8 dan yang ke-9, yang mana amba baca tadi, Tuhan kata wal waznu yauma idzinil haqq, wal waznu yauma idzinil haqq, faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Tu bunyi ayatnya. Tu ayat yang pertama, ayat yang ke-8. Tuhan kata wal waznu yauma idzinil haqq. Timangnya pada hari itu memang benar. Memang betul, memang sungguh. Bukan bahun-bahun dak. Bukan orang nak kata duk menakuti, nak takut, royak nak takut saja benda, tak ada kali buat takut ya ke? Dak. Tuhan kata sendiri dalam surah ni.
wal waznu yauma izinil haqq. Timangan itu yauma izin pada hari itu, hari kiamat itulah. Masa kita nak pergi berpisah kita di pada masyarakat nak menuju ke syurga lagi akan datang. Oh, situlah kita kena timai no ayat kata. Kita kena timai. Memang timangnya itu pada hari itu al-haqq. Sebenar. Sebenar. Bukan bohong dak. Bukan duk bohong dak. Bukan dusta dak. Memang betul tu hari raya siap-siap dah. Hanya kita nak timai tak timai tu wallahu a'lam, itu rahmat daripada Allah Taala. Kalau kita orang terbaik, orang yang diredai oleh Allah Taala, orang yang diampunkan oleh Allah Taala, kemungkinan rahmat Allah Taala beri kita tu, tu mujur sekali dah. Tapi ini tu ada royak dalam Quran ni memang. Ini kebiasaan nak royak tu ada royak ni. Tuhan ada royak ni. Tuhan kata lagi, Tuhan kata gano, faman saqulat mawazinuh, maka siapa yang berat timangannya, siapa yang berat timangannya di hari timangan tu, bila kita timang esok pergi berat balik pahala kita. Tuhan royak selalu dah di dunia. Hari ni kita tahu dah. Lah ni kita tahu dah, kita baca Quran ni kita tahu dah kata Tuhan nak buat gapo kita. Keadaan kita gapo nama tu Tuhan royak siap dah. Hanya kita ngaji tak ngaji, dengar tak dengar. Kalau tak pernah dengar, tak pernah tahu sikit habuk. Tak ada rasa takut sikit habuk. Tak ada rasa bimbang. Tapi kalau orang dengar memang dia takut sekali. Ada timangnya sana. Dan timang tu cerah tu. Timang cerah tu. Dia kena ada berat sebelah, ringan sebelah. Ataupun sama berat. Tapi jarang kemungkinannya sama berat ni. Jarang nak jatuh. Bilanya pertimbangan kita atau timbangan kita di akhirat esok saat ni tu adanya sebenar, Tuhan kata siapa yang berat timbangan dia tu, Tuhan kata faulaika humul muflihun. Orang tu orang yang dapat kemenangan. Orang ni orang jaya, orang ni orang benar. Tak sedut laung lah di hari ni nak ayat atau mung benar ke aku Allah ke tak ada royak lah. No, di hari akhirat esok. Di hari akhirat esok no, hari kemenangan ke, hari kekalahan. Hari beruntung ke, hari celaka kita. Ni nak ayat kata kita hak sebenar, denung lah. Denung hak sebenarnya. Hari ni bukan sebenar lagi. Banyak orang duk laung-laung. Kata orang ni jaya, orang ni benar, orang ni kalah, orang ni macam-macam. Tapi hak sebenarnya di akhirat esok. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung sekalian. Sebab itulah kita kena jaga di hari ni. Amo ni selalu mengingati. Amo ni selalu beri peringatan kepada puak kita semua, khususnya kepada diri amo dan ahli keluarga amo sendiri. Tu hak utama sekali nak ayat tu. Ingat molek. Kita nak pindah. Amo nak pindah, demo nak pindah, lambat banget ya. Dulu ke dia nak ayat tu. Suatu hari amo akan tak ada di sini, demo pun akan tak ada. Tak ada siapa dia ada sikit lagi tengok. Tu insya-Allah beringat. Memang itu ada royak dalam suratul A'raf ni royak tu. Tuhan kata dah wal waznu yauma izinil haqq. Bermula timangi pada hari akhirat esok ni memang benar al-haq. Mana benar. Bukan duk cerita dongeng dak, bukan duk royak demo nak demo takut dak, hak sungguh buat cik weh, hak sungguh. Sini dah boleh belalak mata ni. Tuhan pun royak sadah. Orang hak berat timangan ni orang jaya. Faman saqulat mawazinuh. Faman saqulat maka barang siapa saqulat mawazinuh yang berat timangannya, faulaika humul muflihun. Maka itu orang, ialah orang itulah yang beruntungnya. Orang yang berjaya, orang yang beruntung no ayat kata. Tak ada dah. Sebaliknya Tuhan kata pula selepas pada ayat tu, ayat yang ke-8 yang ke-9, wa man khaffat mawazinuh, maka barang siapa yang ringan. Siapa yang ringan? Timah tu ringan, pahala dia sikit. Tu. Gi ringan. Hak saat ni gi berat pahala. Berat pahala. Ni di ayat ni. Padahal ayat lain pun royak dah. Di ayat lain pun Tuhan ada royak melalana. Dia royak masalah timangan ni. Tu. Orang berat timangan ni.
Sebaliknya Allah Ta'ala kata, barang siapa yang rengi timengi dia, Tuhan kata, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Maka itu orang, ialah orang yang rugi mereka itu akan diri mereka itu. Orang itu apa panggil orang rugi. Orang rugi. Tu royak dah rugi. Tapi rugi pun orang royak dah dunia, tak ada siapa dia heran. Duk kacau situlah buat benda dosa-dosa. Duk kacau situlah nak royak tu benda duk capok diri dalam kebenasaan royak tu. Banyak. Temu neraka nu baru tahu. Tengok neraka nu baru sinar mata. Royak dah dunia sudah royak. Kalau kita royak, demo kamu ke. Kau kecek benda sebenar, kau marah. Nak royak kata. Ni nak royak kata, keadaan kita hidup dunia ni nak royak kata, seolah-olah kita tak nampak. Di mata kita tu keadaan di akhirat esok ataupun neraka tu lagi ke datang. Ni sebelum nak buat penentuan. Yang kita nak pergi ke syurga ke nak pergi ke neraka. Nak pergi cabai syurga ke nak pergi cabai neraka. Ni penentuan yang pertama ialah sebagai timeng. Tengok Tuhan Maha Adil. Timeng. Tu. Nah, timeng. Padahal masuk syurga ni dengan rahmat dia. Hak tu tah dia lah. Nah, tah dia lah. Tapi dak royak kata, hak Tuhan dak royak ni hak kebiasaan. Hak dia kecuali tu wallahu alam lah, rahmat dia lah tu. Allah dia ni lah berat timeng tak naik langsung. Tapi tu hari masuk syurga, alhamdulillah. Itu rahmat daripada Allah Taala. Hak ni kebiasaan tu ada royak. Hak kebiasaan nak royak tu. Hak tu rahmat tu hak tu nak bui bisik. Tuhan nak bui bisik tu tak ada arah tu. Hak tu dah Tuhan lah. Kerana syurga ni nak royak tu kita masuk ni dengan rahmat, bukan dengan ibadat saja dak. Hanya ibadat kau semua sebagai test. Sebagai test kita nak ayat kata. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Apa ni? Tuhan ada ayat dalam Quran ni. Tu. Ni kebiasaan ayat. Orang timai rengi sebelah balik dosa, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Itu orang ialah orang yang rugi mereka itu akan diri mereka itu. Ni kita panggil nyata sekali. Atas dunia dia tak ada bergaduh. Duk bergaduh hak dunia je. Hak akhirat tak ada, duk bergaduh. Kadang-kadang semaya tak tahu kok mana. Bergaduh kerja, bergaduh cari makan. Siapa tak ada nak cari makan hak halal, cari hak haram. Cari hak haram nak ayat tu. Lepas tu nak lagu mana? Ni nak ayat orang yang rugi. Orang yang langgar perintah Allah Ta'ala, orang ni orang rugi nak ayat tu. Orang ni orang rugi. Orang ni orang rugi tu saya kata bima kanu bi ayatina yazlimun. Nah, orang ni duduk atas dunia dulu dengan ayat-ayat Tuhan, dengan tanda-tanda Tuhan, dengan ayat-ayat Tuhan, baik ayat merupakan Al-Quran, baik tanda-tanda kebesaran kan ada Allah Taala, dia tak ada padu dak. Pentingnya dia boleh hidup, dia boleh kaya, dia boleh seni, dia boleh apa tak ada kira haram ke halal dia ganyang berlaku. Dia makan berlaku asalkan gapo saja tak ada kira dah. Hak demo hak dia pun hak dia. Ni apa panggil orang ni zalim, yazlimun. Orang ni masuk dalam masuk orang yang zalim. Tak zalim buat apa? Benda hak tahu cerak dah. Benda hak tahu cerak dah kata, benda tak kena dengan agama, benda tak kena dengan garis-garis agama, tiba-tiba dia kerja juga, dia berlaku juga benda tu, dia buat juga benda tu. Ni apa panggil orang seolah zalim, capok diri dia dalam kebenasaan. Mana benasaan? Susah di akhirat. Habis ni orang ni panggil orang rugi. Orang tak beruntung tak. Orang yang tak beruntung ni, orang yang Allah Ta'ala redha. Sebab tu kita duduk atas dunia ni, kita kena cari keredaan Allah Ta'ala. Kita kena cari keredaan Allah. Butir keredaan Allah Ta'ala ni lah. Butir keredaan Allah Ta'ala ni lah. Panggil poin ni yang penting sekali dalam hidup kita. Biar kita buat apa-apa, memang Tuhan redha. Mohon ke keredaan, ya Allah, bagilah kepada aku keredaan, ya Allah. Kita minta redha, ya Allah. Kita minta redha. Apa saja yang kita lakukan. Baik ibadat kita, baik puasa, baik semaya, baik sedekah, baik tolong orang apa. Kita ingat redha Allah Ta'ala. Bukan orang lain tak.
demi keredaan Allah Ta'ala. Hak tu kita nak sekali tu. Reda ni mana tu kening. Tak nanti banyak, tak nanti besar. Tapi kita nak keredaan Allah Ta'ala. Kalau kita tahu, oh kita ni duduk hari ni, Allah wak sejik 40 butir dah. Tapi tak ada keredaan Allah Ta'ala, kita nak buat apa nama? Kita nak buat apa? Tak ada keredaan Allah. Hak naknya keredaan Allah. Walau sikit sekalipun, naknya reda Allah Ta'ala. Tu nak ayat kata, reda Allah Ta'ala ni besar sekali. Sebab itulah kita kena minta dalam doa katik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridha. Hei Tuhan aku minta padamu ni redha. Kita minta redha. Dan kita minta syurga. Tu nak ayat kita kena minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka. Kita minta redha engkau. Aku nak minta lah ya Allah, gapo perbuatan aku nak minta mu redha ya Allah. Hak ni penting kali ingat molek. Bila ada butir ni ikut gapo nama pun. Ikut gapo nama. Kerja buat kita, usaha kita, sedekah kita, zikir kita, amal ibadat kita, insya-Allah bilalah Tuhan redha. Allah orang ni syurga tempat dia nya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ada tu hadap cerita dalam surah tu apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Tu nak ayat kata, tu hadap cerita berkenaan dengan redha ni butir besar sekali. Butir besar sekali. Biar apa-apa, buat Tuhan redha. Kita nak buat apa? Ya Allah redha lah pada aku, ya Allah. Ya Allah redha. Yang ni kita kena ikhlas betul-betul kerana Allah. Tu barulah kita ni dapat keredaan Allah. Ni tu ada royak siap-siap dah. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, bahawa kita hidup di dunia ni, kita kena jaga-jagalah. Jangan sedap sangat kita. Jangan sedap sangat. Lebih-lebih lagi kita berada di masa yang penuh dengan ujian Allah Ta'ala. Di masa virus, di masa penyakit yang melandakan umat seluruh dunia dah hari ni. Iaitu virus corona 19 ni. Virus COVID ni 19 ni. Ayat tu. Sebab itulah ingat molek. Amba demo supaya sama-sama kita nak kembali ke rahmatullah. Sama-sama kita nak hilang daripada dunia. Kita bukan tetap sini dak. Amba sekadar ning ya. Hari ni dak boleh kecek, dak boleh beroyak, dak boleh cerita sikit sebanyak. Hak amba reti, hak amba belajar sekadar. Nawi adik kakak saat ni tu boleh dengar gapo nama yang Allah Ta'ala cerita, yang Nabi duk cerita dalam hadis dia. Tu sekadar boleh ceritanya. Kemungkinan ni sikit lagi tak ada dah hamba. Tak ada dah. Sikit lagi tak ada dah. Kena panggil kembali ke rahmatullah dah. Sebab tu kita kena beringat sekali. Kerana ada satu hadis. Yang diriwayat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ni agak kata kita kena jagalah. Besar no ayat tu keadaan kita lagi ke datang. Yang ni apa maksudnya hadis ni? Hadis ni ayat tu satu hari kita duduk di mahkamah Allah Ta'ala. Kita kena bercara di mahkamah Allah Ta'ala. Ibu ayah di kampung, di mana saja berada, satu hari lagi akan datang, hari ni tak lagi. Hari ni kalau masuk mahkamah pun mahkamah di dunia. Mahkamah di dunia. Pasal saya kata san hari ni. Saya hakim. Tempat bercara buku. Kis-kis siapa yang melibatkan dengan kesalahan, maka ada kis dia. Kena bercara. Macam mana keputusan tu, wallahu a'lam. Para hakim lah yang menentukan keputusan sudahnya kepada kita setiap orang ni. Adapun di akhirat esok, Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri sebagai hakim. Dialah akan tanya kita satu persatu. Dia akan tanya kita satu persatu. Hanya panggil Mahkamah Rabbul Jalil. Mahkamah hak Tuhan. Ni kita kena masuk mahkamah. Tiap-tiap orang kena masuk mahkamah. Kecuali yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Izin kepada dia yang tak kena masuk mahkamah dak. Panggil pakai bibik beg juga lalu dah nyok perak di serga selalu dah. Menimba hadap serga selalu dah. Tak ada ke mana-mana dah. Kiri kanan tak ada, tak apa semata dah.
Allah tu alhamdulillah noyak tu. Ha tu. Nah, kita hak biasa ni noyak tu kita ni akan jumpa dengan mahkamah Allah Taala. Akan jumpa dengan sah hakim. Ha, kita sini panggil sah hakim, mahkamah. Ha, tempat menjatuhkan hukum. Yang mana kita hidup selama 60 70 ni membuat gapo nama kata. Mun neraka kat aku apa kali? Ha, membuat baik apa kali? Gapo nama kata mu sengaja ke mu tak sengaja? Ha, tu berapa lama mu buat dosa saja. Geno mu boleh kerah perut. Geno mu royak tak reti. Geno bila mu royak mu suka berdalih. Geno mu royak tadi suka marah kau orang. Ha, tu boleh jawablah. Haning hadis yang mana yang riwayatkan oleh Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu. Ha, tu. Daripada Adi ibn Hatim, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada bersabda. Ha ni, saning ayat saning tu ada royak timenge. Tu timenge. Ha ni. Hak ni ayat tu bila kita timeng dah tu, Tuhan akan tanya kita satu persatu. Bila kita duduk situ tu kita nampak dah neraka. Kita nampak dah neraka. Sedangkan kita nak meniti menuju ke syurga. Kita nak pergi ke syurga tapi benda tu kita nampak dah. Ha, tempat timengnya kita ni apa panggil? Di situ kita nak meniti ke syurga dah. Hanya menunggu sebentar. Menunggu sebentar untuk nak timeng ke bekalan-bekalan. Ha, pahala kita, dosa kita nak timeng, berat balik mana? Ha, tu. Maka di situ juga apa panggil mahkamah Allah Taala. Di situ kena tanya belakang, kena soal menyoal. Kena periksa apa yang kita hidup selama tu hawi tah dunia ni berapa tahun. Orang yang mati muda dia tak ada banyak. Dosa dia pun tak banyak. Walau pahala dia tak banyak pun dosa dia tak banyak. Orang yang mati akhir, orang yang hidup dalam kesilapan banyak, dia akan tanggungjawab banyak di akhirat esok. Mana Nabi kata, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di kalangan kamu illa sayukallimuhu rabbuhu. Malaikat akan ditanya, disoalkan oleh Tuhanmu. Ha ni. Kita semua ni Tuhan akan tanya kita. Dia akan tanya hamba selama hamba duduk ni. Selama hamba hidup di dunia ni dia akan tanya hamba. Hamba sekian hidup sekian buat gapo nama gatik, gapo gatik. Ha ni ingat molek lah kita di hari ni ayat. Di sinilah kita kecewa yang kita kecewa. Kita mari tu banyak dah. Mari duduk di alam barzah saja berapa lama? Duk ladung di mahsyar, duk jalan di mahsyar saja berapa lama? Nak dihipungkan di mahsyar tu lama mana? Duk di mahsyar pula tu nak boleh beralih mari ke tempat timenge sini ni pula ni berapa lama pula? Timeng pula situ berapa lama pula? Di situ dia tanya satu persatu. Lepas itulah kita akan lakahkan sirat ataupun titian yang nak sampai ke syurga lagi akhirat tu. Kena guna banyak mana? Wallahu a'lam. Ni perjalanan kita lagi akhirat, ibu-ibu, ayah-ayah. Kena lagu ni. Bukan kata, oh mati tak ada gapo mati dia. Oh mati kamu tak ada apa, tak apa ke mana pula? Bukan gitu. Banyak lagi kita, banyak lagi. Pocik-mocik nak ayat tu. Banyak lagi kita ni nak ayat. Duk dapat kita ni panjang lagi. Kita hari ni baru 450, amba 50 lebih-lebih. Amba di 50 lebih-lebih nak ayat kata. Ada hak 60, ada hak 70 hari ni, ada hak 80 tak mati lagi. Ingat masa depan kita banyak lagi. Setelah kita pejam mata ni lama lagi kita duduk di alam barzah. Duduk dalam kubur ni lama lagi. Selepas dalam kubur kita akan bakit sama-sama. Hak tu gi sekali weh, gi sekali. Hak baru mati dengan hak lama mati, gi sekali. Bakit sekali. Bila? Wallahu a'lam. Hari ni tak ada mati lagi. Nak ayat atas masa depan kita. Ingat wacik-wacik nak ayat. Ingat wacik-wacik. Gapo yang Tuhan nak tanya kita hari ni? Ingat molek. Orang yang sedap di hari ni, orang kata tak dengar, tak heran, tak gapo. Benar dia baikkan, tak royak lah, cering, tak kira dah.
Wala dia ambil tanah orang ke, dia masuk setara orang ke, dia curi hak orang ke, dia tak mengaku, tak gapo ke, beretai, tak bayar ke, tak ada kira lah, menipu orang ke. Ha, ingat molek, ingat molek, ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ha, takut sekali kita nak ayat dah. Ni Nabi royak dah. Tak ada seorang pun nak ayat tu. Di kalangan kamu. Tuhan royak. Illa sayukallimuhu rabbuhu. Malaikat akan ditanya, akan kecek. Jadi akan ditanya, akan disoalkan oleh Tuhan kita. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tidak ada di antaranya, di antara seorang kamu tu dan di antaranya di antara Allah tarjumanun, iaitu penolong dan juga peguam. Kita panggil tak ada orang nak bela kita. Jadi kita langsung dengan Allah Taala. Kita langsung dengan Allah Taala. Allah Taala tanya kita, kita pun jawab. Dia tanya lagi, kita jawab. Dia tanya lagi, jawab. Tak ada orang tengah. Ha, tak ada orang tengah. Kita panggil tak ada bomo gue. Tak ada. Peguai kita tak ada. Ha, tanai kita tak ada. Bahasa Sia kata tanai. Nah, bomo gue. Peguai kita tak ada. Tak ada orang nak bela kita, tak ada. Kita tu saya tanya. Mula buat apa mamak? Mula tak dunia aku 28 tahun itu mula buat apa tik? Masa muda mu buat apa tik? Umur mu buat apa nama tik? Situ buat apa tik? Harta aku bui buat apa nama tik? Duit aku bui tu, kereta aku bui, tanah aku bui, kebun aku bui, mu buat apa nama tik? Ha, jawab. Ha, makin banyak, makin lama jawab. Ha, banyak puluh rai, banyak ratus rai. Ha, tu duk jawab hak sebelah nung ya, hak sebelah tak nak tanya lagi. Tanah benar tak tanya lagi, baru tanya tanah rai baru. Gebung getah baru tak tanya lagi, baru tanya bak deriye baru. Baru tanya dusun deriye baru. Baru tanya tanah deriye baru. Tak kira lah. Oh banyak. Ha ni nak ayat harta dunia. Ha, tapi kalau kita guna ke jalan Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, aku buat pondok ya Allah. 30 rai situ ya Allah, aku wakaf buat pondok ya Allah. 10 rai situ aku buat tahfiz ya Allah. Tanahku banyak ya Allah. Di sana aku khairat buat masjid, buat balasah. Di sana ya Allah aku buat tanah kubur ya Allah. Allah butuhnya harta orang itu. Oh tapi kalau serai habuk tak ada ke. Ha ayyalna lah. Ha boleh ayyalna lah ayuh ibu nak ayat kata hari ni. Dunia ni kok tomok belakalah, tomok. Tomok sungguh dunia no ya, dunia ni. Dah. Ha ni nak ayat kata keadaan kita hidup. Hanya kita celek tak celek, sedar tak sedar kita hidup ni. Kita nak pergi dah. Hari ni bahkan orang kaya-kaya tu ada dah. Hak selendar 3 ada dah. Hak 3 selendar ada dah. Duk sipai nak pergi dah, tak agak dah. Dia mengatakan dah, rebah baru ni, amapak ada apa dah. Oh, banyak rai dia. Oh, beratus-ratus rai. Ha, ingat molek. Kalau berjasa dengan akhirat, alhamdulillah. Itulah yang kita nak sekali, poci-poci. Sebab tu hari ni ingat molek. Ha, pitih duit kita boleh cari tapi kita derma lah seboleh-bolehnya dalam hidup kita. Khairat jariah sebagaimana Nabi bui jamin ni siap dah. Nabi sudah bui jamin ni kepada kita dah. Bahawasanya apa yang kita khairat, apa yang kita jariah tu memang itu adalah panggil tepat yang kita nak tupai di akhirat esok. Benda tu kita nak kerabat tu. Benda tu kita nak minta tolong tu. Benda tu akan tolong kita. Kata gitu kat kita, sapu sangil lah. Ha, sapu sangil petang habu lah. Ha, tu nak ayat kata di akhirat esok. Tak usah biar kedebel lah. Tak usah biar royak lah. Menjadi gapo di dunia. Taring pak sekalipun. Oh, dah dunia ni baik kain dia. Sepuluh orang taring dah. Tak berani. Kedebel berapa lagi. Wak khenak orang. Wak nyanyi orang banyak mana. Bunuh orang banyak mana. Wak nyanyi kat orang banyak mana. Wak zolim kat orang banyak mana. Ha, temung lama. Haning tu Nabi dia ayat sendiri dah. Tak ada dah. Kita kena kembali kepada agama. Agama lah yang bersih, yang membersihkan kita, yang menyucikan kita, tak ada dah. Kalau siapa dia tak kembali pada agama, maka kita kecewalah selama-lama. Kecewa di akhirat, tidak ada hari kesudahan. Tidak ada hari kesudahan bila kita kecewa di akhirat esok. Sebab tu kena cari kebahagiaan di akhirat esok. Pendek kata, kita nak di hari ni, kita nak pergi di sana. Hani tu hari ayat dah. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tidak ada di antaranya, tidak antara seorang saat ini tu, di kalangan kamu saat ini tu.
Tu. Dan di antara Allah Ta'ala terjemahan. Tak ada orang terjemah, tak ada orang cara, tak ada orang bela, tak ada penolong kita. Tu. Peguai kita tak ada. Di sini tak apa di dunia. Bila kita duduk di mahkamah, di dunia ni, ya ada apa ni? Ada peguai kita. Ada tanai kita. Tanai kita tu duduk kecek wik kita. Kita royak gapo dia bila masuk di mahkamah, bila kita mengadap tu hakim, maka peguai kita akan cerita satu kata kita ni gini segia. Kita ni benar. Dia pun bela kita. Tapi Nabi royak dah. Di akhirat esok tak ada peguai. Tak ada perantaraan. Tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah. Ni nak ayat tu. Lepas tu Nabi kata pula, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Ketika tu yang kita duduk di mahkamah Allah Ta'ala, kita tengok sebelah kanan kita. Paling tengok lek kanan. Nabi kata, mung tak nampak malaikat apa yang kamu sediakan di dunia. Jadi mu tengok sebelah lek kanan, mu tengok pahala hak mu buat di dunia ni. Hani ibu, kenapa faham molek ni hadis ni? Hadis ni hadis Bukhari, hadis Muslim dah. Hadis terbaik sekali, tertinggi sekali di segi siqah. Hani nak ayat, ibu-ibu takutlah. Nabi kata, mung tengok sebelah kanan mung saat itu, mu nampaklah apa yang kamu sedia di hari ni. Hak kita duk cedek di dunia hari ni, apa nama cik? Hak kita sedekah jariah buat gapo? Oh, tanah dek nung 30 rai kita buat pondok. Oh, sana 10 rai kita buat tahfiz. Sana tanah kubur 3 rai kita wakaf buat tanah kubur. Sana kita wakaf pula tanah kita, kebun kita 10 rai getah tu. Wi kepada masjid tu. Buat hasil lain masjid. Oh, dalam 50, dalam 60 rai tanah kita buat khairat saja. Hak tu kita tengok. Ibadat kita, puasa kita, semaya kita, zikir kita. Segala-gala kebaikan kita, pahala tu. Nabi kata, mu paling ngelik kanan, mu nampaklah pahala-pahala hak mu duk sedia di dunia dulu. Hak kita duk kacau di hari ni. Duk tunduk bengah, duk iling kepala, mengatik, berzikir semua, baca Quran semua, mengaji, belajar agama semua tu. Apa saja kebaikan merupakan kebaikanmu, maka mu nampaklah Nabi kata sebelah kanan mu. Maka Nabi ada kata lagi, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Bila mu tengok sebelah lek kiri pula mu tak ada nampak malaikat apa yang kamu lakukan di dunia. Apa hak mu buat di dunia ni, mu tengoklah sebelah lek kiri. Bila kita tengok sebelah lek kiri, nampak dosa kita pula hak kita buat di hari ni. Ini ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian. Ini yang kita takut sekali ni. Hari nak ayat tu mahkamah Allah Ta'ala. Ada kena bercara lagi kita. Bukan kata mati lenyap, mati hilang dak kita. Bukan gitu dak. Kita ni akan dikira, akan ditanya. Ni Tuhan sendiri ni. Ni Tuhan sendiri nak ayat Nabi dah ayat. Tidak ada di antara Allah Ta'ala dengan kita, tidak ada perantara, tak ada orang tanya. Tak ada kata malaikat mau tanya kita ke dak. Tuhan akan tanya kita sore, sekarang. Kita mikir sendiri nak jawab gini, nak jawab gini dah hari ni. Ni yang kita takut di hari ni, alhamdulillah. Sebab itulah kita kembalilah. Amba berseru kepada ibu ayah yang mana belum sedar diri lagi, hodok bahasa hanalai lagi, hodok bahasa bekeng lagi, hodok bahasa kuat lagi, hodok bahasa lah apa sajalah diri kita hodok bahasa hebat tu, beradulah. Slow. Reda turunlah. Rendahlah dirimu. Cuculah air matamu dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Penuhlah air matamu menyesalkan apa yang kamu lakukan hari ini. Jangan. Sebab setengah-setengah orang nak ayat kata, bekeng. Bekeng di jalan tak betul dengan agama. Banyak sekali orang kita di hari ini. Orang kita hari ini banyak sekali orang namanya orang Islam, orang Melayu Islam. Nak ayat banyak sekali tak betul dengan re agama di hari ini, banyak sekali. Banyak sekali hari ini. Siapa dia nak menyedarkan kita, ibu-ibu, ayah-ayah? Siapa dia nak meledak kita? Siapa dia nak gerak kita? Siapa dia nak kata kita? Hari ini mikirlah. Ni keadaan hamba duk royak ni dia akan esok.
Amo takut. Amo kena pergi. Amo kena jawab. Tapi kepada saudara-saudari kita, sidang penutung, ayat hari ni kita sama-sama insah diri kita. Kita baiklah diri kita. Jadilah orang yang berjasa kepada agama di hari ni. Siapa yang ada harta banyak, lakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala dengan harta kita. Belanjalah ke jalan yang baik. Ada tanah kita khairat tanah. Ada tanah kita orang buka pondok. Ada tanah kita orang orang belajar Quran. Orang mengajar tahfiz ayat kata. Tak ada dah. Ingat. Benda itulah yang akan menolong kita di akhirat lagi ke datang. Dia tak beradu-adu dah. Jariah kita ni Nabi royak siap-siap dah. Tak beradu-adu no ayat tu. Apatah lagi kalau banyak tempat. Oh, ada lagi kita khairat untuk masjid. Ni no ayat kadang-kadang orang kita tak sedar no ayat tu. Oh, orang nak tukar tanah sejik tu tak bui ada orang setengah. Oh, nak ambil tanah dia tapi sejik lah, nak buka sikit sejik sepik lah jok. Nak bui, nak beli tanah lain nak tukar tak seh. Oh, ayat tu ada setengah orang yang tak faham. Ya gamak dia tak mati. Ya gamak ke nasi nasi air di akhirat esok. Jangan makan bubur kacang berkali. Di akhirat esok. Ingat molek. Kita kalau orang nak buat masjid nak gapo, orang nak tukar bukan gapo dak. Kita kena bagilah dah. Supaya orang nak minta jalan juga. Nak minta jalan dalam tak dalam tanah kita. Nak lakah pergi ke kebun demo, kita kena bui. Kita nak buka pagar kita tu. Bui demo lalu. Kerana benda itulah akan menolong kita di akhirat esok. Ning Islam mengajarkan umat supaya menjadi kebaikan. Dalam diri itu baik dah, buatlah kebaikan pula. Tu. Nak ayat tu itulah. Nabi berkata, nah, khairun nas man yanfa'u lin-nas, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia tu orang yang Tuhan beri panjang umur dia serta baik amalan dia. Hani Nabi dia ayat sendiri dah. Sabit kata nak masuk syurga Allah Ta'ala ni orang yang lemah lembut sekali. Orang yang suka berbukti baik kepada orang lain. Orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Nah ayat kata. Islam ni mengajarkan tak ada dah orang, tak ada hidup dunia. Nah ayat tak ada dah. Hani nak ayat tak Islam ayat. Tuhan kata lagi, itu Nabi kata lagi, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Ada so lagi Nabi kata. Tu. Nabi kata tidak tengok di depan mung tu malaikat neraka. Nabi kata mula-mulanya Nabi kata kena bila kita duduk mahkamah Allah Taala. Tuhan akan tanya kita, tengok balik kanan nampak pahala kita, tengok balik kiri nampak dosa kita, tengok balik depan nampak neraka. Ni Nabi royak. Tengok balik depan, oh neraka. Neraka. Tilqa awaj. Duduk depan muka kita. Duduk depan kita. Tengok nampak neraka. Tengok lek kanan nampak pahala. Tengok lek kiri nampak dosa. Tengok lek depan, oh neraka. Ni nak ayat tu. Di tempat mahkamah Allah Ta'ala ni rupa lagi akan datang. Neraka duduk depan mata kita nak ayat kata. Tu. Maka Nabi kata gana, fattaqun nar. Takutlah kamu akan neraka, Nabi kata. Dah aku royak gitu, dah duduk tak payah muntah neraka. Mu takutlah kau neraka tu. Maksud apa? Maksudnya kita satu hari akan jadi seperti di makia itu. Kita akan jadi gitu. Kita akan jadi gitu. Maka Nabi kata takutlah. Bila tu? Di hari ni. Bukan di hari esok dah. Tapi Nabi dah royak dalam hadis dia dah. Ni keadaan kita lagi akan datang. Bila kita berada di mahkamah Allah Ta'ala, ni keadaan. Kanan kita di pahala, kiri kita ni dosa, depan kita tu neraka. Maka Nabi kata takutlah. Takut di hari ni, belum ada mati ni. So takut di hari ni. Kerana setiap individu, setiap manusia, ambo, demo, setiap orang ni, ialah kena keadaan begitu lagi akan datang. Nak lari tak boleh. Sebab tu Nabi kata takutlah ke neraka tu. Siapa tangguh mana Nabi takut tu? Walau bisyikki tamratin. Walau dengan sebelah. Walau dengan sedekah sebelah buah tamar sekalipun. Allah, tengok Nabi tengok. Kinayah daripada sikit harta kita. Pemberian kita. Buatlah walaupun sikit kebajikan kita.
Tu berarti suruh takut kepada neraka. Suruh takut kepada neraka berarti walaupun sebelah watama pun sedekah lah, builah kat orang, nak ajak kata. Pas sebelah watama tak ada dah lah. Cuba kita bayar ke macam mana watama sebutir. Bagaimana buah taman sebiji ni. Sebutir buah taman ni belah dua. Aku sedekah ambil, aku sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah. Tu Nabi nak ayat kata, suruh kita ni sedekah. Suruh kita ni bagi buat kebaikan walaupun sikit. Tu nak ayat kata Nabi suruh jaga-jaga, takutlah kepada neraka. Nabi kata dapat kita neraka dah. Mana hasilnya daripada timengnya kita oleh kaning oleh kiri ni kak siaplah. Kalau pergi berat dalam neraka terjun ke neraka duk dapat dah. Neraka duk dapat dah. Tak ada buat apa nama lagi. Klub lalu lah. Ni yang kita takut ibu-ibu ayah-ayah sedang menuntun sekalian. Ni keadaan malam yang hamba boleh cerita sikit sebanyak. Sebelum kita nak masuk ke hadis iaitu alamat kiamat. Tu ingat sebagai peringatan diri hamba dan juga keluarga hamba dan juga sahabat-sahabat hamba dan juga kepada sidang penutung sekalian, umat Islam seluruhnya, yang sama-sama kita tutung, sama-sama kita mengingati. Itu sebagai peringatan ataupun fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bui peringatan sama-sama kita, semoga peringatan itu menjadi naf'at kepada orang mukmin, orang mukmin. Ibu-ibu, ayah-ayah, itulah di antara yang mana hamba boleh cerita sikit sebanyak di malam ni. Hamba rasa penting sekali titik kesedaran kita. Titik kesedaran kita di hari ni amat penting sekali. Kerana kita hidup di dunia ni tanpa kesedaran. Tanpa kesedaran. Kita hidup dunia ni tak sedar. Tak khabar. Tu bahasa kampung kata. Orang hidup dalam dunia ni tak khabar ke? Oh, mari tinis dia tak khabar ke? Tu ke. Pio nak khabar kita. Tu panggil mengingati. Mengingati supaya nak wi sedar. Apa sedar? Nak wi ledo, nak wi khabar. Kocok-kocok tawih, demo duk mana lah ni, nak pergi mana demo ni. Cukup lagi bekalan nak pergi ni. Tu. Cukup lagi bekalan kita nak pergi ni. Kita nak belayar ni. Demo duk galik ke apa lagi? Demo duk galik ke apa lagi? Nampak hubai putih dah. Nampak gigi pun tak banyak urat dah. Dua ke apa nama lagi? Gena duk main tak molek lagi ni. Lagu mana ni? Duk main hayal belaga lagi ke? Duk main berjudi lagi ke? Duk main benda tak molek lagi ke? Duk main kecung lagi ke? Duk menego tak molek lagi ke? Ni kita bakal ledo lah. Pio nak royak kita, Ni hamba beri peringatan pada kita. Tak ada dah. Kita hidup di akhir zaman ni susah sekali nak royak. Susah nak hidup. Siapa nak makan pun susah, nak hidup pun susah. Susah belaka. Siapa nak letak diri pun susah. Tak ada arah nak letak diri lagu mana. Kalau politik cemar. Politik cemar nak royak tu. Ikutlah apa nama. Susah belaka soalan kata. Siapa nak makan minum pun cemar. Banyak benda yang tak cucinya dalam harta benda kita. Kadang-kadang makan benda haram. Dia mau jamu benda haram. Benda hasilnya daripada benda haram. Duit tu duit ni. Hasilnya tu hasilnya ni nak ayat kata. Banyak sekali kita berjebak di dalam apa? Terjebak di dalam benda mungkar, benda yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda kena soal belaka. Ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Ni hadis Bukhari, hadis Muslim hamba nak cerita nak ayat tu. Ni. Itulah lebih kurang. Maka kita mari dengar hadis yang riwayat oleh Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitu sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Ali panggil suami anak Nabi kita situ panggil anak Nabi Fatimah. Anak Fatimah, anak perempuan Nabi Fatimah. Yang mana dia tu meninggal selepas pada Nabi ne bulan. Kerana dia hari mati Nabi ni dia menangis. Belum Nabi nak mati saat ni. Bila belum Nabi nak mati tu dia menangis, dia teriak. Dia tahu kata ayah dia ni berakhir dah. Nak meninggal dunia dah. Dia teriak.
Sehingga Nabi tu lari dia. Fatimah tak sedut teriak lah. Ayah ni mu teriak secara mana sekalipun. Tak boleh tebuh nyawa ayah ni. Tak boleh tebuh nyawa ayah. Mu teriak lah lama mana sekalipun. Tetap ajar ayah ni akan meninggal dunia. Senyaklah Fatimah. Beradu. Fatimah pun beradu teriak dia. Fatimah beradu teriak dia. Bila sudah beradu siap, Nabi bisik dengan Fatimah, panggil Fatimah mari masuk dekat. Nabi bisik Fatimah lah akan meninggal selepas pada ayah. Fatimah lah akan meninggal selepas pada ayah di kalangan keluarga kita. Dalam keluarga kita ni selepas pada ayah ni tak ada orang nak seli celah ni, tak ada dah. Fatimah lah akan ikuti ayahnya. Fatimah bila dengar Rasulullah royak gitu, Allah, Fatimah suka pula, tak ada menangis pula. Dengar ayah royak nak mati ni suka. Allah, tak ada kenaling tak. Selepas Nabi wafat, selepas Nabi mati, maka Fatimah pun ikuti menyusul lah. Kematiannya, wafat lah, matilah pula Fatimahnya. Mati Fatimah nak kata. Ni boleh di antara Nabi meninggal dengan Fatimah nak meninggal saat itu. Ini puteri Rasulullah SAW yang tercinta. Nak kata isteri iaitu Sayyidina Ali. Ali dia ambil anak sepupu dia buat isteri. Kerana Ali di Perak. Ali ni di Perak masa Nabi duduk dengan Khadijah lagi. Waris Khadijah Zaid bin Harithah. Nabi kita ambil Ali mari Perak, 2 orang jatuh semua mari. Tu nak ayat tu. Duduk dah rumah Rasulullah Perak masa Khadijah lagi. Jadi Ali Sayyidina Ali ni 10 tahun umur dia Nabi ambil. Masa dia umur 10 tahun ambil Ali mari duduk Perak. Kerana Nabi kita sendiri tu ayah Ali Perak. Ambil dia umur 8 tahun sampai ke 50 tahun. Ambil dia umur 8 tahun. Perak Nabi dan jaga Nabi sampai ke Nabi umur 50 tahun dia meninggal Abu Talib. Nak ayat kata. Maka Nabi Perak Sayyidina Ali saat ni ambil umur Ali 10 tahun lagi. Ini ayah-ayah, ibu-ibu nak ayat kata. Tengok Rasulullah comel hidup dia nak ayat. Sebagai contoh dan teladan kepada kita nak ayat kata. Tu cara orang susah nak ayat kata. Kerana dia susah. Kerana Nabi kita ni pun panggil yatim piatu. Yatim piatu Nabi kita. Tak ada ibu, tak ada ayah nak ayat. Tak ada tok cik, tak ada biada. Duduk dengan pak nakal. Duduk dengan pak saudara. Pak saudara lah. Jaga dia, fera dia, wi makan ke dia, wi minum ke dia, wi pakaian ke dia. Dan jaga pula. Kira bini dengan Khadijah pula. Kira kerja dengan Khadijah pula. Nah, ya ada siapa ke umur Nabi kita 50, tahun Nabi kita 50, maka meninggallah Abu Talib. Allahu Akbar. Tengok. Baik, Ali ni dia ada cerita satu hadis. Ali kata kena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi ada bersabda, Nabi berkata, "Iza fa'alat ummati 15 khaslatan." Apabila lakulah umatku, apabila umatku tu buat. Apabila umatku ni berbuat 15 khaslatan akan 50 perkara, akan 15 perkara. Nabi kata apabila umatku ni pergi buat benda ni, benda 15 perkara ni. Tu bahasa kapung kita nak mudah reti, buat cip angah. Nak mudah reti. Nabi kata apabila umatku pergi buat 15 perkara ni, kita tak royak lagi. Hodok lepas pada ni. Apa kalau buat 15 perkara ni? Nabi kata halla bihal bala'u, nascaya segeralah oleh balanya. Nascaya segeralah dengannya dengan ini sebab ni buat 15 perkara ni. Al bala'u oleh bala. Bala segera. Yang ni kita panggil bala turunlah. Jumpa dengan bala lah. Hani Nabi ada royak. Dalam hadis ni ayat tu. 15 perkara. 15 perkara. Jadi benda 15 perkara ni mendatangkan bala. Bawa bala. 15 perkara ni jadi bala. 15 perkara ni mendatangkan bala. 15 perkara ni jadi bala.
Bahasa kampung kita gitulah. Siapa dia buat 15 perkara ni? Jadi bala, jadi bala, jadi bala, bala, bala. Bala mari selalu dah. Tu kita kecek kampung mudah lagu tu lah. Nabi kata siapa dia bila umatku ni. Siapa dia umat dia? Puak kita ni lah. Masa kita ni kita. Masa sahabat dulu sahabat. Masa tabi'in, tabi'in. Masa tabi'in, 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 tabi'in. Masa ulama awal-awal ulama dulu ulama. Hari ni kita sendirilah. Seluruh umat Islam hari ni mana umat Nabi Muhammad berlaku lah. Tu ayat tu. Bila buat 15 perkara ni. Ni Nabi tinggal ayat tu. Tu. Maka bila siapa dia buat, kalau ambo kalau demo ayat tu, tak nak kira lah 15 perkara ni. Nabi royak dah halla bihal bala'u, nascaya segeralah oleh bala. Dengan sebab 15 perkara ni. Gapo nama hak Nabi royak mula-mula? Nak bila satu persatu. Tu. Yang pertama Nabi royak al-maghnamu iza kanal maghnamu dualan. Apabila adalah harta tengah. Harta tengah kita panggil bahasa kampung itulah harta tengah. Dualan. Dualan ni makna musing. Beredar. Musing kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Kalau tengok dalam hadis tu gitulah syarah dia. Jadi apabila harta tengah saat ni tu, sedangkan harta tengah ni kena tahu belaka. Kena tahu belaka. Kalau ahli kampung kena tahu belaka. Tak boleh harta tengah ni duk susuk-susuk tak boleh. Ni nak ayat ni. Pada orang ada cara harta tengah tu. Kadang-kadang kita tak tahu. Ni nak ayat nyata, nak ayat nyata ni amun ayat ni. Tu. Sebab terpakat dengar belaka. Harta tengah. Maka harta tengah hari ni duduk mana? Ada kala duduk di masjid, ada kala duduk tadika, ada kala duduk sakut paut dengan tanah kubur, dengan balasah, dengan gapo, tak ada kira dah. Apa panggil harta tengah? Harta hak Allah Ta'ala. Bukan harta milik seorang tak. Merupakan duit ke, merupakan harta ke, tak ada kira lah. Maka Nabi kata apabila harta tengah saat ni tu beredar di orang-orang tertentu. Duk musing kepada orang-orang tertentu saja. Orang ramai tak tahu. Contohnya nak ke mana? Ni ayat dia. Ni misal dia. Ni nampak molek. Dengar molek. Ibu-ibu, ayah-ayah. Tuk-tuk semua ingat molek ni. Harta tengah, harta masjid kau, harta balasah kau, harta kubur kau, harta tadika kau. Kita kena istihawi orang ramai tu pakat dengar belaka. Kalau duit kita royak, sekarang lah ni duit ada banyak ni lagi. Duit semuanya kita buat makan baru ni cari khairat jariah dapat banyak sikit. Kita dah buatnya habis dah sikit. Ada laginya sikit. Ni tanda dan juga sebagai alasan, sebagai dalil ni. Tanda-tanda royak. Nombor akaun bank kita ke, nombor tanakan kita ke, hak kita duk jaga, kena ucerai belaka. Sebab tu kalau boleh, kalau di kampung kita ni hari Jumaat. Sebelum untuk khotib nak naik mimbar baca khutbah tu, orang ada jaga pitih duit harta tengah saat ni tu kena istihar. Jangan duk tahu kau puak dia je. Tu email tahu, tu khotib tahu, tu bila tahu. Tu siap tahu ke tak tahu. Orang lain tak ada tahu. Ni siap mari bala dah Nabi royak dah. Hari ni kita duk geger hari ni di kampung buku ni. Hak amba dah cek tengoknya. Hari ni tak ada buku lain. Kalau bunyi geger lah kampung mana, buku ni je. Pas ada juga hak setengah-setengah kampung. Dia pihak orang nak letak benda, nak pegang tengok. Allah pakat nak jadilah. Pakat nak jadi. Siapa balah dari kampung. Pakat nak jadi, nak pegang. Pegang style, selerak dah. Banyak hak jadi gelap harta tengah. Ni boleh amal royak ni. Ni hadis Nabi royak dah 1400 tahun dah Nabi royak. Kampung mana, orang mana, kalau buat macam ni, bala mari selalu dah. Pas hari ni duk geger, tak bala lagi. Mung tuduh kata dia tu makan duit sejik, tu makan duit balasah, duit tarikah, habis licin duk mana, habis licin dah. Duk mana dah. Duit kebun hak sejik tu duk mana, habis licin.
Walau kita tak makan sekalipun, tapi tuduh saat itu dia mari. Ni merupakan bala. Sebab apa tu? Sebab kita tak istihawi, tak umumkan kepada masyarakat we dengar. Ahli kampung dengar. Jadi tak jelas. Bila tak jelas situlah bala tu akan mari. Bala apa tu? Bala tuduh. Macam-macam lah, macam-macam. Apatah lagi kalau hak makan betul-betul. Hak makan duit tengah betul-betul. Tak duit sejik. Oh, duit sejik tak boleh kelipar. Duit sejik tak boleh kelipar. Duit sejik. Kabar-kabar raib. Tak raib habis, raib sikit-sikit je. Bakat dia behar sikit-sikit. No, ya. Kaya-kaya duit tadika habis lagi. Tahu ke mana tah. Puluh-puluh ribu raib. Tahu ke mana tah. Dia tu pegang. Musim dia tu pegang. Raib. Letak ke lain pula. Tak cokeh, tak tubik dah. Hak dia nung gitu. Apa lagi tak cukup. Apa puluh ribu lagi tak cukup. Tak naik dah. Duduk mana bagi tak tahu dah. Tak tahu menunggu duduk mana dah. Macam-macam hari ni nak ayat tu. Ning lah balo. Ingat molek. Khususnya kepada tuk-tuk. Kepada tuk-tuk. Dalam kampung. Ingat molek. Sebagai peringatan. Hak hadis Nabi royak. Memang Nabi royak dah. Tapi kalau tak baca hadis ni, kita tak tahu hakikat sebenar. Tak tahu kata benda yang berlaku hari-hari dah hari ni tempat kita. Lumak dah. Musuh dah. Siapa nak bertakir, nak bergocoh, nak bergomoh habis dah. Balah buku, duit tengah. Sama-sama tak jauh. Hak ni pun susuk pucah. Hak ni pun tak cokeh, tak tubik. Oh, banyak. Kerana apa? Kerana kejahilan kita hari ni. Tak reti nak jadi. Tak amanah nak jadi. Ni nak ayat. Habis tu Nabi kata, apabila buat umat. Iza fa'alat ummati. Apabila laku oleh umatku. Apabila buat oleh umatku. Ni nak ayat tu. Balo mari dah balo. Balo banyak dah. Banyak dah. Hari ni musuh tu lah le kampung hok besar sekali nak ayat tu. Boleh dikatakan kebanyakan. Kebanyakannya hak tu lah duk gegel dalam kampung. Duit sejik, duit tadika. Nak ayat tu. Lepas tu amat nak tambah selaginya hari ni kita tengoknya. Bukan kata duit tengah saja dak. Kita nak minta kepada tuk-tuk kita di hari ni. Orang hak jadi tuk tu. Orang hak jadi tuk di hari ni, tuk ime, tuk khotik, tuk bila, kanakkan makan, tuk nebel, tuk kemenir. Tak nak kira orang jadi tuk-tuk ni. Maksudnya orang yang bertanggungjawab dengan Tuhan. Bukan dengan masyarakat saja, dengan Tuhan. Bukan dengan kerajaan saja, tak dengan Allah. Maka disoal dan ditanya lagi ke datang. Ingat molek hari ni. Khususnya kita kena molek anak rakyat kita dalam kampung. Tuk-tuk hari ni nak ayat kata kena bangun, kena telek, kena tengok. Jangan sekadar kata nak jadi. Ingat ke tak dulu kau nak jadi tu sanggup belakang. Perasan kata boleh buat belakang. Tapi dah jadi dah. Kau duk heran, sepuh ayam mengerai. Sepuh ayam mengerai. Kadang-kadang semaya pun tak ada pergi masjid. Orang makmum je. Duk buat cara. Tak ada. Tak tahu mana. Tak usah kata nak cari orang mengajar di masjid. Tak usah kata nak cari orang ceramah di masjid. Tak usah kata nak buat rekan tu rekan agama tu rekan agama. Tak ada. Kau duduk. Kau jenis bahasa kayu getah tu berkulak lah. Naik kulak. Boleh orang kutik goreng dah. Duk saja. Duk buat gapo. Cu fikir kata we anak makmum kita boleh mengaji kata belajar kata. Jangan duk ukur dengan kita. Kadang-kadang kita ni orang mengaji aku tahu dah. Anak makmum duk buta huruf lagi nu. Mu nak ambil biar nak buat aku mana. Usahalah kita jadi tok imam. Kita jadi tok imam tok khatib tok bila kena bertegak di depan ayat. Tok nebel tok kemenir supaya tu juga. Bukan nak jaga hak kerajaan dah hak Allah Taala kena jaga juga. Kerana kita ra'in. Kita ni tuan. Kita ni penjaga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap tuk saat ni tu akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Tu hadis Nabi royak dah. Bertanggungjawab tu, bertanggungjawab. Kena rapi cak. Pak kena ke tak? Wairung tak tahu apa nama, kita tak pernah tegur dia, tak pernah buat rekan dia. Pak kena ke tak? Tak boleh, kita kena buat. Tak jadi lagi tu, Tuhan tak ambil salah dah kita. Tuhan tanya di akhirat tu, ya Allah aku buat dah. Ya Allah tak heran kau Werun ni.
Berapa kali dah ya Allah weh sarah kau weh panggil orang tu panggil lagi ada kerongkah KJL lagi tak heran duk mabuk kecung situ lah ya Allah weh tak semaya berapa kali dah duk berzina lah kampung kita ni kau weh berapa kali nasihat dah panggil berapa kali dah tu baru lepas taksi kita tu baru lepas taksi kita kena buat kalau kita dipilih kalau kita ni tok orang dia jadi buat apa ni nak ayat tu kepada pesan ni kepada tuk-tuk semua supaya bertanggungjawab di dalam KJL kita. Kerana hak Allah Ta'ala jangan mikir hak KJL. Hak KJL lepas-lepas lah dia tak ada apa dah. Habis warak kita tak ada apa dah. Nyak dah. Makan gaji siap ada apa dah. Tak ada apa banyak mana lah kau tak ada kira dah. Tapi hak Tuhan dak kita tak sudah. Hak kita Tuhan ni kita tak sudah nak kata. Tak sudah kita ni hak Tuhan. Ya kita tanya pula mahkamah dia ada pula sana. Sebab tu kita jangan abaikan benda tu, jangan kita buat lengah-lengah, buat tak karib benda tu noyak tu. Khusus noyak tu. Ni duit tengah noyak. Nabi royak dah duit tengah, buku duit tengah, buku harta tengah ni Nabi royak 1400. Nabi mengajar noyak tu. Dalam pentadbiran kita sebagai orang tuk-tuk ni dalam kampung, benda tengah kena istihar kepada anak royak, we cak jin molek. We jadi terai satu persatu. Kalau buat makan baru ni, masjid boleh banyak mana. Sudah buat makan banyak mana dah. Kita buatlah masjid atau buat serambi, buat gapo tu habis banyak mana. Duit pitih kita ada tinggal banyak mana lagi. Mananya dalil, mananya bukti. Ni. Nombor akaun bank kita. Nombor tanakan kita. Nombor tanakan kita. Akaun tanakan kita. Boleh siapa dia nak pergi cek. Tengoklah boleh tengok duit kita tak ada siap-siap. Tak ada siapa dia makan sekuah buk. Duk ambo duk taruh lagi. Tu cerak gitu. Baru kita selamat daripada bala yang menipu ke atas kita. Ni ingat molek. Nabi ajar ajak mula-mula lagi dah. Tapi kita tak belajar benda ni. Banyak orang tak erti, banyak orang tak belajar. Pegang duit buat mudah-mudah. Bunyi kata duit sejik tak ada apa, tak ada suai. Nyobahan juga. Habis listing no ya tu. Tak mengaku. Akhirat esok ingat bayar. Kalau makan tak molek wala sekuk sekali pun bayar. Bahkan api neraka akan menjulalkan makan daging-daging yang memakan daripada haram. Ini ingat ibu-ibu ayah. Nak ayat tu. Kita kena halus sekali nak ayat. Takut. Takut nak ayat tu. Orang yang makin dekat dengan Allah Ta'ala makin takwa, takut. Takut. Para pemerintah masa dulu takut nak meretah. Masa takut tak kena. Takut tak betul. Nak jadi pemerintah tapi takut tak kuasa nak jaga rakyat-rakyat semua. Teriak kadang-kadang. Bimbang mengayuhan Tuhan, ya Allah aku ni tak kuasa ya Allah. Nak buat lagu mana ya Allah aku ni. Orang latih aku jadi, orang letak aku jadi god to god ni ya Allah. Nak buat lagu mana ya Allah. Betul lah jalan ni aku ya Allah. Duk minta Tuhan. Teriak menangis ya Allah. Kita ni buat senyum-senyum main ya Allah. Kerana dia nyebahan duit sejik, duit balasah, duit tadikah beli cing ya Allah. Main-main je. Main-main ingat molek api neraka duduk dapat kita. Sebab itulah kena jaga molek. Yang kedua Nabi kata wal amanatu maghnaman. Amanah itu dijadikan keuntungan untuk dia. Tu. Wal amanatu maghnaman, dan amanah itu dijadi untung. Dijadi untung. Amanah dia buat jadi boleh untung, boleh laba untuk dia. Itulah lebih kurang malam ni ngamo rasanya. Dua tu dulu, insya-Allah amo minggu depan ni kalau tidak ada uzur arah caping ke apa kita akan sambung hadis ni insya-Allah. Amo rasa manfaat banyak. Nak cerita ni 15 perkara ni semoga kita buka mata, buka telinga tahu bakat tahu belaka. Kerana benda ni hak sakut paut dengan balo. Tu insya-Allah kita akan sambunglah aku yang kedua di minggu depan ni insya-Allah taala. Maka di malam ni amo berakhir sekadar ni dulu. Semoga kita berada dalam pengajian kita. Kita nak hidup mengaji seumur ambo pergi itulah. Di hari ni kita nak pergi ceramah secara bebas-bebas tak boleh dah. Kerana kita keadaan kesepitan kita, kepicikan kita di hari ni sebab virus corona ni, kita berada dalam YouTube gini lah. Lama sekali amo begitulah.
Maka memandai kepada keadaan kita hidup gini, sama-sama kita sama-sama doa semoga Allah Taala akakkan bala ni biar jadi biasa. Semoga di Mekah nu Allah Taala bebaskan penyakit-penyakit ni boleh pergi buat haji, buat umrah belaka. Bukan sekadar tutup masjid saja dak. Mekah nu Baitullah, masjid Nabi no ya nu. Kering ketung no ya tu orang tak ada. Orang sikit sangat mengunjungi di tahun ni no ya tu. Sebab itulah kita hari ni sama-sama kita doa. Sama-sama kita doa supaya Allah Taala akakkan bala-bala. Tak lain tak bukan bala-bala ni tak ada orang lain. Mari dia depok kita semua. Hasil daripada dosa-dosa yang kita laku di hari ni. Kerana di akhir zaman ni banyak maksiat, telanya. Nak ya kata orang joli, orang apa banyak sekali nak ya kata. Lobby orang penyanyi, orang joli, orang berlakon Allah banyak sekali, banyak. Membunuh banyak mana. Bunuh biasa hari ni, ratus-ratus, 450. Beribu ni biasa-biasa nak ya kata. Hari ni nak ya kata. Orang nak tu. Hak zina banyak mana dalam dunia nak ya. Orang duk telanya buka aurat banyak mana. Sebab itulah bala Allah Taala ni makin sehari makin banyak, makin sehari makin banyak, makin sehari makin dahsyat, makin sehari makin berat nak ya kata. Ni kita hidup di penghujung dunia, ibu-ibu, ayah-ayah. Maka malam ni sekadar inilah salah silap, ampun, maaf. Semoga kita dapat berjumpa lagi insya-Allah biiznillah di minggu depan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Insya-Allah kita akan cerita pula selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Semoga kita menjadi seorang yang belajar walaupun keadaan macam ni, belajarlah dengan cara YouTube. Maka alhamdulillah malam ni silap salah diampun, mohon ampun kepada sidang penonton, ibu-ibu, ayah semua yang berada di mana saja, di rumah ataupun di tempat kerja. Maka alhamdulillah kita boleh bersama seketikanya di waktu ni. Insya-Allah taala di waktu yang sama kita akan bersama pula. Maka di malam ni akhirilah dengan dengan kata lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma ij'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma ij'alna salamatan, Allahumma ij'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ij'alna sihatan wa afiyah. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.